Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, baik. So, untuk video kali ini kita akan tengok kepada keratan Kun. Jadi, pertama sekali dalam kalkulus 2, awak akan belajar tentang keratan Kun. Dia bergantung pada mana-mana universiti. Kalau Universiti Kebangsaan Malaysia, selalunya dia akan letak topik keratan Kun sebagai topik yang pertama lah, ataupun topik-topik yang melibatkan keratan Kun dia akan letak sebagai topik yang pertama. Dia akan bergantung pada keadaan, sama ada pensyarah itu akan mula mengajar persamaan berparameter ataupun sebagainya lah. Dan kebanyakan rujukan akan memulakan topik keratan Kun. Okey. Keratan Kun, kalau awak tengok kepada rujukan-rujukan antarabangsa yang mengatakan bahawa keratan Kun ni sebagai conic section. Conic section. Okey, ini adalah pengenalan lah kepada keratan Kun. Jadi seperti yang kita tengok kat sini, katanya bulatan, elips, parabola dan hyperbola dikenali sebagai keratan Kun kerana mereka diperolehi daripada persilangan bagi satu satah dengan Kun. Jadi satah yang dimaksudkan ini adalah satah ni, satah itu yang warna oranye tu. Dan Kun ini kita katakan sebagai double napped, apa tu, ataupun dia macam tertidur macam tu lah. Okay, kita letak Kun ke atas ni, dia terbalikkan, dan Kun di bawah ni kita letak dia secara normal lah, kita letak dia macam tu je kan. Okay. Kemudian bila kita guna satu satah, okay, kita dapati bahawa satah ini bersilang dengan Kun ini dan membentuk satu keratan ni. Keratan ini berbentuk dia sedemikian lah. Yang ini adalah parabola. Okey, dan kemudian katalah kan awak ambil satah tu, awak potong dia punya Kun secara menyengit. Jadi awak akan dapat bentuk sedemikian. Yang ini kita panggilnya sebagai elips. Okey, dan awak ambil satah itu, awak potong secara menegak, awak akan dapat ini dan ini. Sekali lagi awak perasan, ini asalnya kalau awak abaikan ini, awak buat tak nampak kan, awak nampak ini parabola. Tetapi sekarang ni kita ada dua keratan, dia melibatkan dua Kun, bermakna dia punya graf dia, lakaran dia macam ni sepatutnya. Jadi ini kita panggilnya sebagai hyperbola. Okay, hyperbola ni dia seolah-olah macam parabola, tapi dia macam ada dua, tapi dia sebenarnya bukan parabola. Okay. Dan satu lagi yang awak boleh ingat bahawa bulatan juga adalah keratan Kun. Okay. Bulatan adalah keratan Kun, tetapi dalam kasus ini saya tak akan bincangkan tentang bulatan lah. Okay. Sebab untuk kalkulus biasanya kita akan mulakan tentang parabola, elips, lepas tu hyperbola. Tetapi untuk bulatan biasanya kita bincangkan bulatan itu dalam topik, dalam pra-kalkulus, dalam kursus pra-kalkulus ataupun aljabar. Okey, bulatan bagaimana ia terjana, kita akan ambil satah ni, potongnya secara dia adalah macam mana kita nak kata, dia adalah berserenjang dengan normal kepada vertex bagi Kun itu, pucu dia tu. Jadi bila kita potong dia secara negak kan, tak menyengit apa semua tu, melintang ataupun mengufuk, potong dia secara mengufuk, jadi kita akan dapat satu bulatan. Okey, so kita tengok kepada yang seterusnya lah. Okey, jadi kita akan tengok satu demi satu. Jadi untuk video kali ini saya akan terangkan tentang parabola. Jadi parabola, okey, jadi apa itu parabola? Jadi takrif yang pertama dalam topik keratan Kun adalah takrif parabola. Di sini saya sediakan takrifnya.
Jadi parabola ialah set bagi semua titik pada satah yang jaraknya dengan garis tetap directrix. Okey, garis tetap kita panggil dia sebagai directrix, dan titik tetap yang bukan berada pada garis tetap fokus adalah sama. Apa maksudnya adalah parabola ni dia adalah set bagi semua titik. Set bagi semua titik ni dia adalah locus sebenarnya. Okey, ini titik ni dia set ni, dia set yang tak terhingga lah. Okey, set bagi semua titik maksudnya locus ni lah, ini yang dimaksudkan. Okey, jaraknya dengan garis tetap directrix. Okey, jaraknya ni, titik ni katalah titik P kan, titik P, jaraknya dengan directrix ni, okey, dan titik tetap yang bukan berada pada garis tetap, okey, titik fokus lah, jaraknya dengan directrix dengan titik fokus adalah sama. Katalah dia punya jarak tu adalah D, maka jarak bagi titik itu yang melalui locus parabola itu adalah sama dengan jaraknya ke fokus. Okey, jaraknya ke directrix adalah sama dengan jaraknya ke fokus bagi satu set titik yang melalui lengkung parabola. Jadi parabola dia boleh jadi bentuk macam ni, dan ini yang memotong ni adalah kita panggil dia sebagai paksi simetri. Paksi simetri bagi parabola. Kemudian vertex. Apa itu vertex? Vertex adalah bucu yang paling bawah ataupun bucu yang paling hujung bagi satu parabola. Dia tak semestinya bawah, dia mungkin atas, dia mungkin kanan, dia mungkin kiri. Dia bergantung kepada paksi simetri bagi parabola awak tu. Jadi pertama sekali kita mahu terbitkan satu rumus am yang mempersembahkan parabola piawai dengan paksi simetrinya adalah paksi y. Jadi pertama sekali kita nak terbitkan dia. Okey, terbitkan satu rumus am yang mempersembahkan parabola piawai. Katalah kan dia punya parabola ni, sebelum saya nak terangkan benda ni, parabola piawai bermakna dia punya vertex adalah pada kosong-kosong. Okey, kita katakan sebagai keadaan piawai. Okey, jadi kita perlu carikan persamaan bagi parabola ini. Okey, pertama sekali kita perlu andaikan yang titik P XY ni. Okey, andaikan bahawa titik P ni adalah koordinat dia adalah XY. Okey, dan parabola ni adalah bersimetri kan paksi Y. Okey, bersimetri kan paksi Y. Kalau dia bersimetrikan paksi Y, dia akan jadi macam ni lah. Kalau dia kata bersimetrikan paksi X, dia akan jadi ni ataupun ini. Okey, okey, baik. So jaraknya dari jarak titik P ni ke titik fokus adalah sama dengan jaraknya ke directrix. Okey, so bagaimana kita nak tahu fokus lepas tu directrix? Okey, kita katakanlah fokus bagi parabola ni adalah fokus titik F kosong P kan. Fokus adalah kosong P, dia berada pada paksi simetri. Fokus berada pada paksi simetri. Okey, dan kemudian dia punya directrix ni adalah satu garis. Directrix ni jarak fokus ke vertex dan vertex ke directrix adalah sama. Ini dengan ini sebenarnya sama, directrix. Dan menurut takrif panjang ini sama. Jadi kalau awak kata ini y sama dengan saya kata ini dengan ini adalah sama, maka ini negatif P lah. Dia jadi y sama dengan negatif P. So di sini dia akan jadi titik ni adalah X negatif P.
Okey, kemudian jarak ini dengan jarak ini adalah sama. Katakanlah ini titik D, titik yang menghubungkan directrix tu. Jadi kita tahu bahawa FP sama dengan PD, kan? Jadi FP adalah kita menggunakan rumus jarak X tolak X kuasa 2 tambah Y tambah P kuasa 2 sama dengan FD. PD. Oh sorry, FP FP. Betul lah tadi. FP. Lepas tu PD. Sepatutnya PD saya cari PD ni. Ini adalah PD. Okey. PD sama dengan FP. Okey. So kita cari FP FP adalah 0 tolak X kuasa 2 tambah P tolak Y kuasa 2. Jaraknya adalah sentiasa sama. Jadi sini kita akan dapat Y tambah P kuasa 2. Kita kuasa 2 kan kedua-dua belah sama dengan X kuasa 2 tambah P kuasa 2 tolak 2PY tambah Y kuasa 2. Dan di sini awak kembangkan dia, awak akan dapat Y kuasa 2 tambah 2PY tambah P kuasa 2. Jadi di sini awak dah batalkan dia. Dan di sini awak akan dapat 4PY. Senang kata X kuasa 2 sama dengan 4PY. Okey. Jadi ini adalah persamaan yang umum bagi satu parabola. Okey. Jadi persamaan umum bagi satu parabola adalah X kuasa 2 sama dengan 4PY. P ni adalah jarak antara fokus dengan vertex dan bukan. P ni menentukan jarak fokus dengan vertex dan jarak vertex ke directrix. Itu penting nilai P tu. Okey, jadi X kuasa 2 sama dengan 4PY. Jadi bila X kuasa 2 sama dengan PY, awak tengok dia punya darjah bagi X adalah 2. Bermakna dia punya paksi simetri adalah pada paksi Y. Ataupun senang awak nak ingat, darjah bagi Y adalah 1. Maka paksi simetri bagi Y adalah paksi simetri bagi parabola adalah Y. Awak tengok yang mana darjah 1, yang itulah paksi simetri dia. Yang mana darjah 1, yang itulah paksi simetri dia. Jadi kalau saya bagi Y kuasa 2 sama dengan 4PX. Jadi awak tengoklah sekarang ni X adalah kuasa 1, maka dia punya paksi simetri adalah paksi X lah. Dia boleh jadi macam ni ataupun dia boleh jadi macam ni. Dia bergantung kepada nilai P awak lah, kan. Jadi kalau P awak adalah positif, dia macam bentuk dia macam inilah. Kalau P dia negatif, bentuk dia macam ini. Sama juga dengan ini. Kalau P dia positif, dia akan mencekung ke atas. Okey, bukan, dia adalah membuka ke atas. Dia punya lengkung akan membuka ke atas. Dan bila dia negatif, dia akan jadi melengkung ke bawah. Okey. Jadi kesimpulannya P ni menentukan vertex dengan P ni dia menentukan fokus dan directrix awak lah. Jadi tanpa nilai P awak ni, awak tak akan boleh nak tahu fokus dengan directrix Kalau kita nak bentukkan persamaan parabola, kita kena ada vertex dengan nilai P tu lah. Okey, jadi ini adalah cara kita nak lakarkan parabola. Jadi ini adalah teknik melakarkan parabola. Okey. Lakarkan graf bagi parabola dengan persamaan X kuasa 2 sama dengan 12Y. Jadi persamaan ini adalah persamaan piawai. Dia dalam bentuk piawai. Okey, awak ingat dia dalam bentuk piawai. Sebab kalau dalam bentuk piawai, dia bentuk dia macam ni.
Dia tak ada tambah 1 tolak 3x. Tak ada. Okay. Dia bentuk piawai, dia ada 2 sebutan saja di situ. Okay. Jadi x kuasa 2 sama dengan 12y. Kita nak melakarkan graf bagi parabola x kuasa 2 sama dengan 12y. Jadi seperti yang saya kata, bila dia dalam bentuk piawai, maka dia punya vertex adalah sama dengan 0, 0. Dan macam mana kita nak tentukan nilai P dia? Jadi persamaan arm bagi satu parabola, okay, kalau awak pasal di sini, dia punya paksi simetri adalah paksi Y. Sebab darjah bagi Y adalah 1. Bermakna awak perlu bandingkan dengan persamaan ni lah. Jadi awak bandingkan 12 dengan 4P. 12 sama dengan 4P. P sama dengan 1 untuk 3. Okay. Jadi P adalah sama dengan 3. Jadi directrix, okay, katalah ini vertex awak. Okay, ini vertex adalah 0, 0. Okay, adakah parabola ni dia membuka ke atas ataupun membuka ke bawah? Dia akan membuka ke atas. Dia membuka ke atas sebab kedua-dua sebutan ni adalah positif. Okay, ataupun senang cerita, dia punya nilai P adalah positif. Bila kita punya nilai P adalah positif, maka dia membuka ke atas. Okay, parabola ni dia membuka ke atas. Jadi macam mana kita nak tahu directrix dia? Jadi directrix dia tak akan berada di sini, tetapi dia berada di luar parabola tu. Ini adalah awak punya directrix. Jadi macam mana kita nak cari persamaan directrix? Dari vertex, kita tengoklah vertex tu dia punya nilai Y adalah sama dengan 0. Jadi kita kena turun ke bawah sikit, maknanya tolak 3. Kita guna nilai P ni. Maka di sini kalau ini adalah paksi Y, okay, dan di sini adalah paksi X, kita turun bawah ni ke 3 unit, jadi negatif 3. Jadi Y sama dengan negatif 3. Persamaan bagi directrix adalah Y sama dengan negatif 3. Baik. Dan kemudian awak punya fokus awak adalah berada di dalam ini. Dan seperti yang saya kata tadi, fokus dengan vertex adalah sama dengan vertex ke directrix. Maknanya dari vertex ni naik sikit 3 unit, dia akan jadi 0,3. Ini awak punya titik fokus. Okay, maka secara tak sengaja awak telah lakarkan graf parabola. Jadi parabola ni berbentuk inilah. Namakan ni lah, x kuasa 2 sama dengan 12y. Okay, faham? Baik, so untuk soalan 2B, kita tengok 2B pula. Lakarkan graf bagi parabola dengan persamaan y kuasa 2 tambah 8x sama dengan 10. Y kuasa 2 tambah 8x sama dengan 10. Mula-mula kita tulis dalam bentuk arm dulu. Okay, yang ada kuasa 2 kita jadikan dia setunggal. Jadi itu dapatlah Y kuasa 2 sama dengan negatif 8x. Jadi pertama sekali, vertexnya adalah 0, 0. Sebab persamaan ini dalam bentuk piawai, jadi dia punya vertex adalah 0, 0. Dan kemudian macam mana kita nak cari nilai P? Kalau kita bandingkan dengan bentuk piawai dia adalah Y kuasa 2 sama dengan 4px.
Sebab dia punya paksi simetri adalah paksi X, kerana darjah bagi X adalah 1, kan? Jadi bila kita bandingkan dia, kita dapat negatif 8 sama dengan 4P. Jadi P sama dengan 2, negatif 2. Okey. So kita punya parabola dia sama ada membuka ke kiri ataupun membuka ke kanan, sebab dia adalah berpaksi simetrikan paksi Y, paksi X. Di vertex kita adalah 0, 0. Kita punya vertex, dan kita punya bukaan bagi parabola ini, adakah dia membuka ke kiri ataupun ke kanan. Jadi seperti yang saya kata tadi, kita bergantung kepada nilai P lah. Kalau P dia negatif, bermakna dia membuka ke kiri. Jadi dia membuka ke kiri macam ni. Itu. Okey, macam mana kita nak cari directrix dia? Dari vertex ni adalah 0, 0. Dan P awak adalah negatif 2. Jadi awak kena bergerak negatif 2 ke sini. Maksudnya jadi 2 lah. Bergerak 2 unit. Bukan bergerak negatif 2 bergerak 2 unit ke kanan. Sebab apa? Sebab directrix bukan berada dalam parabola, tetapi di luar parabola. Jadi awak punya directrix adalah ini. X sama dengan negatif X sama dengan 2. Dan kemudian dia punya fokus 2 unit ke dalam, dia akan jadi negatif 2. So fokusnya adalah negatif 2, 0. Directrix Y X sama dengan 2. Okey. So awak punya parabola seperti berikut. Jadi saya harap awak faham untuk soalan kedua ni. Baik. Yang seterusnya, kita sekarang ni diberi keadaan dia, tapi kita kena cari persamaan bagi parabola tu. Kita tak diberi persamaan parabola, tetapi kita diberi keadaan parabola tu. Jadi kita punya topik sekarang adalah mencari persamaan parabola. Yang ketiga, cari persamaan parabola yang bersimetrikan paksi Y, mempunyai vertex pada asalan dan melalui titik 52. Jadi awak kena ingat, bila dia vertexnya adalah asalan, bermakna dia berada dalam bentuk standard. Jadi cari persamaan parabola yang bersimetrikan paksi Y. Maknanya parabola ni bersimetrikan paksi Y. Parabola ni bentuk dia mungkin macam ni ataupun macam ni. Jadi bila dia bersimetrikan paksi Y, semestinya bentuk arm dia adalah X kuasa 2 sama dengan 4py. Darjah bagi Y adalah 1. Baik. Mempunyai vertex pada asalan. Vertex adalah 0, 0. Dan melalui titik 52. 52. Jadi 52 terletak di atas sini. Dia takkan melalui di bawah ni. Maka semestinya parabola yang atas ni mungkin. Okey. Mungkin parabolanya adalah seperti di atas sini. Jadi itu adalah satu cara, okey, satu cara untuk mencari untuk tahu graf dia, keadaan dia. Jadi kita kena lakarkan dulu keadaan bagi parabola ini. Dan kemudian kita nak bentukkan persamaan dia. Jadi untuk bentukkan persamaan dia, semestinya kita dah ada ini.
bentuk arm dia, persamaan arm dia. Dan bagaimana kita nak tahu persamaan dia? Jadi jarak ni kosong, vertex 00 adalah 2. Maaf. Okey. Sekarang ni awak diberi titik yang melalui. Jadi awak ambil titik yang melalui, masukkan ke dalam persamaan arm. 4 sama dengan 8P. Jadi P sama dengan 1/2. Dan di sini awak akan dapat X kuasa 2 sama dengan 2Y. Okey. Jadi awak punya persamaan arm bagi satu parabola adalah X kuasa 2 sama dengan 2Y. Okey, jadi di sini sahaja untuk topik keratan kon untuk bahagian yang pertama, iaitu parabola dan pengenalan kepada keratan kon. Okey. Terima kasih.